نبي بعده وعلى آله وصحبه وواله إلى قيام الساعة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا رب العالمين. اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير اللهم آمين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Khabar semua sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustaz, apa Alhamdulillah. khabar? Dengan suara Haji Zainun, alhamdulillah sihat pun macam tak sihat je tu. Ya. Alhamdulillah. Doakan semua dalam keadaan yang sihat, insya-Allah. Semoga Allah berikan kesihatan yang baik. Apa yang dimaksudkan dengan kesihatan yang baik adalah kesihatan yang membuatkan kita ada rasa untuk nak buat baik ataupun menambah amal. Tapi kesihatan yang tidak baik adalah kesihatan yang membuatkan kita lebih rasa rileks ya, untuk berehat, bertenang-tenang dan berselesa-selesa kan, hingga sedikit leka daripada apa yang sepatutnya dilakukan. Ia sama seperti harta lah. Harta yang baik dan harta yang tak baik. Harta baiklah semuanya kan. Cuma keadaannya itu bila diberikan kepada kita, kita harap dia akan menjadi satu pemangkin yang baik pada diri kita semuanya, insya-Allah. Insya-Allah malam ni kita sambung perbincangan kita dalam surah Yasin. Pada sesi lepas kita telah melihat pada ayat 1 hingga ayat yang ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Baik, saya kira kita nak melihat sedikit lagi bahagian pada ayat 1 hingga ayat yang ke-6 itu. Okey. Boleh ke kalau kita nak baca lagi sikit? Jaya ada ke? Haji Yahya. Ada Ustaz. Ada. Boleh kita nak baca lagi sekali surah Yasin ayat pertama hingga ayat yang ke-6 ini, insya-Allah, pada muka surat 440. Insya-Allah. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalina ala siratim mustaqim. Innaka laminal mursalina ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Tanzilal azizir rahim. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. Terjemahan boleh ke? Bisa kita lihat boleh, terjemahan. Ya. Yasin, dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Penyayang. Yasin, demi Al-Quran yang penuh hikmah. Sesungguhnya engkau Muhammad adalah salah seorang daripada Rasul-Rasul yang berada di atas jalan yang lurus, sebagai wahyu yang diturunkan oleh Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang, agar engkau memberi peringatan kepada suatu kaum yang nenek moyangnya belum pernah diberi peringatan. Kerana itu mereka lalai. Baik. Okey. Terjemah Jaya letakkan pada ayat ke-6 itu, supaya engkau beri peringatan nak mana kepada kaum yang datuk neneknya tidak pernah diberi peringatan. Betul? Belum pernah diberi peringatan. Belum pernah diberi peringatan. Belum pernah diberi peringatan. Kalau terjemahan di skrin ini,
Saya supaya terlampau engkau kecil. memberi peringatan dan Saya amaran pakai kepada handphone kaum. Ustaz, saya tak nampak yang ni, terlampau kecil. Tak apa. Saya cuma nak baca, saya bacakan terjemahan di skrin ni. Supaya engkau memberi peringatan dan amaran kepada kaum yang datuk neneknya telah lama diberi peringatan. Telah lama tidak diberikan peringatan. Telah Ya. lama tidak diberikan peringatan. Terjemah dia tadi belum pernah diberikan peringatan. Di sini telah lama tidak diberikan peringatan. So ada sedikit perbezaan lah Ya. di situ. Baik, kita dah melihat beberapa poin pada 6 ayat awal surah Yasin ini. Ia bermula dengan huruf yang terputus, huruf yang terpotong. Kemudian Allah bersumpah dengan Al-Quran, dan setelah itu Allah bercakap kepada Nabi Muhammad SAW, menyatakan bahawa baginda adalah salah seorang daripada para rasul yang diutus yang berada di atas jalan yang lurus. Kemudian ayat yang kelima, Allah masuk balik cerita tentang Al-Quran, Tanzilal Azizur Rahim. Cekkan sikit skrinnya. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah yang Maha Kuasa lagi Maha Mengasihani. Jadi ayat yang kedua cerita tentang Quran, ayat ketiga tentang Nabi, ayat keempat tentang Nabi, ayat yang kelima balik cerita tentang Al-Quran. Jadi diapitkan begitu. Kenapa? Kalau kita lihat betapa cantiknya ayat Al-Quran ini, Allah letakkan, kalau kita baca inna kalaminal mursalina ala siratim mustaqim, sesungguhnya engkau wahai Muhammad adalah salah seorang dari para rasul yang telah diutus yang tetap di atas jalan yang lurus, iaitu agama Islam. Kemudian Allah kata Tanzil al-Azizur Rahim. Apa maksud tanzil? Tanzil maksudnya penurunan. Tanzil maksudnya penurunan. Terjemahan letakkan Al-Quran itu diturunkan. Tapi makna perkataan dia tanzil itu adalah penurunan. Sesuatu yang diturunkan ataupun penurunan sesuatu. Baik. Bila sebut tanzilal, penurunan sesuatu ataupun sesuatu yang diturunkan. Apa yang Allah turunkan daripada yang Allah telah turunkan? Apakah ya? Al-Quran. Pertama Al-Quran lah. Pertama Al-Quran. Kalau kita nak fahami sebagai Nabi Muhammad SAW juga adalah sesuatu yang Allah turunkan, yang Allah utuskan. Boleh tak difahami juga begitu? Boleh Ustaz. Juga boleh difahami juga begitu. Maka bila sebut penurunan sesuatu adalah suatu tanzil, suatu penurunan daripada Al-Aziz Ar-Rahim, Tuhan yang Maha Kuasa lagi Maha Mengasihani. Maka dia boleh merujuk kepada dua-dua Al-Quran dan juga Nabi Muhammad SAW. Kerana kedua-duanya turun daripada satu tempat yang sama. Satu punca sumber yang sama, iaitu daripada Al-Aziz dan juga Ar-Rahim, kedua-duanya. Baik. Yang kita nak melihat adalah tentang apa? Ayat yang kita melihat sedikit poin tambahan kita. Pada ayat keempat itu Allah sebutkan ala siratim mustaqim. Terjemahannya yang tetap di atas jalan yang lurus, agama Islam. Kan? Perkataan siratim mustaqim kita pernah jumpa tak sebelum ni? Pernah. Pernah dah. Di mana kita jumpa dia? Fatihah. Kita jumpa pada surah Al-Fatihah. Kita jumpa dia setiap hari kita jumpa, kan, baru je tadi kita jumpa dia. Dan di sini Allah kata ala siratim mustaqim. Kita minta dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Dan pada surah Yasin ini Allah kata innaka laminal mursalin ala siratal mustaqim. Engkau wahai Muhammad adalah salah seorang daripada utusan dan yang berada di atas jalan yang lurus. Maka dia membawa kepada kita message bahawa jika hendak berada di atas jalan yang lurus, apa yang perlu dilakukan? Jika seseorang itu benar-benar hendak berada di atas jalan yang lurus, apa yang perlu dilakukan? Pahami Al-Quran dan mengikut sunnah Rasul. Ikut Rasul. Ikut Nabi. Kalau
kalau mengikut pada ayat yang Allah letakkan di sini dalam surah Yasin ini adalah apa? Adalah mengikut para rasul yang telah diutus oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Kerana Allah kata mereka ini semua ala siratim mustaqim, telah berada di atas jalan yang lurus. Maka ini confirmation daripada Allah Azza wa Jalla. Kan? Dia bukan self claim. Orang kalau dia nak self claim senanglah. Dia boleh dakwa apa yang dia nak dakwa, dia cakap dia itu dan juga dia ini, dialah yang betul dan sebagainya. Kan? Tetapi ini datang daripada Allah Azza wa Jalla. Allah yang telah confirmkan diorang ni berada di atas siratim mustaqim. Maka kalau siapa yang duk minta Allah tunjuk siratim mustaqim, kena buat apa? Pilih ikut orang-orang yang Allah dah kata mereka ini telah berada di atas jalan yang lurus. Dan kenapa Allah sebutkan begitu? Kerana orang-orang Quraisy di Mekah ketika itu, mereka ini, adakah mereka tidak tahu tentang mana satu yang salah dan mana satu yang betul? Dia orang tahu tak mana satu salah, mana satu betul? Ke dia orang tak tahu? Dia orang rasa semuanya lebih kurang sama je. Some tahu, some tak tahu. Ada yang dia tahu dan ada yang dia tak tahu. Macam mana kalau dia tahu perkara itu? Dengan kita melihat pada kisah pembinaan semula Kaabah. Kan? Bila nak membina semula Kaabah, kan Quraisy Mekah mengumpulkan apa? Dana nak bina balik Kaabah. Apakah antara syarat yang ditekankan dalam nak mengumpul dana untuk membina semula Kaabah? Apa yang ditekankan? Lima, 4, 3, 2, 1. Tak tahu Ustaz. Kan waktu semua orang nak kumpul duit nak bina balik Kaabah lepas banjir tu kan, lepas dah utuh nak buat balik Kaabah. Apakah syarat yang telah ditetapkan? Kalau siapa yang nak infak ataupun siapa yang nak chip in kan, apa syarat yang telah diletakkan? Syarat yang telah diletakkan ialah duit yang nak diinfakkan itu, kita bahasakan infak lah kan. Duit yang nak diinfakkan untuk pembinaan Kaabah itu tidak boleh daripada sumber yang tidak baik. Tidak boleh daripada sumber yang tidak baik. Tak boleh daripada sumber riba, tak boleh daripada rompakan, tak boleh daripada pelacuran, tak boleh daripada penjualan arak, daripada rumah urut ke, tak boleh. Dia tak boleh daripada Pandai. situ. Kenapa? Kerana dia tahu Kaabah ini satu tempat yang suci, mulia. Jadi dia tak boleh nak campur dengan benda-benda yang tak baik. Jadi mereka tahu tak benda yang baik dan tak baik sebenarnya? Tahulah. Tahu. Kan? Mereka tahu tak mana jalan yang lurus, mana jalan yang bengkok? Tahu. Mereka tahu. Kan? Maka sebab itu Allah sifatkan Allah sifatkan orang yang berada di atas jalan yang lurus itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan? Kerana setiap orang kan, macam mana pun dia itu tak berapa nak bagus, tetapi tetap ada dalam dirinya itu satu rasa yang macam dia tahu dia buat benda itu salah. Dia tahu dia buat benda itu salah. Dan dia tak suka kalau perkara yang salah itu dilakukan atas diri dia ataupun ahli keluarga dia. Betul tak? Kalau orang yang contoh sekarang ni scammer kan, dia scam orang punya duit ni kan, ambil pada bank ke ataupun dia scam orang dengan macam-macam dengan macam-macam benda lah kan. Saya punya adik ipar baru saja kena tak banyak lah banding orang lain kan, RM6,000 baru saja kena scam kan. Style yang kita pun tak terfikir dia nak scam kita macam tu. Tapi percayalah kalau tanya pada semua scammer ni, kalau perkara itu dilakukan kepada mak ayah dia, adik-beradik dia, anak dia, rasanya dia rela ke tak rela? Dia confirm dia tak rela. Kenapa? Kerana dia tahu itu bukan jalan yang lurus. Kan itu bukan jalan yang lurus. Maka sukakan kepada kebaikan dan sukakan kepada sesuatu yang lurus, itu adalah fitrah yang Allah telah letakkan atas diri ada setiap manusia. Sebab itu orang bukan Islam kan, kita ada sebutkan mereka ini moralnya baik kan. Moral dia baik, dia jaga alam sekitar, dia jaga lautan kan. Dia jaga laut tu, dia kutip semua sampah, dia pelihara balik hutan dan sebagainya.
So moral yang baik itu ada pada diri manusia. Sukakan kepada jalan yang lurus. Itu dah memang yang Allah telah letakkan pada diri manusia sebagai satu fitrah. Maka Quraisy Mekah bila Allah utus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah sebutkan dalam ayat ini bahawa Muhammad itu dia adalah orang yang berada di atas jalan yang lurus. Dan mereka itu semua tahu bahawa Nabi Muhammad sudah terkenal dengan akhlaknya yang sangat baik. Kalau kita nak kata tanya kepada Quraisy Mekah, Muhammad itu di atas jalan yang lurus ke jalan yang belok? Perangainya elok ke tak elok? Maka dia pasti akan kata Muhammad itu perangainya elok. Perangainya elok. Jalannya itu lurus. Maka Allah saja sebut dekat sini. Kenapa? Kerana Allah nak bagi tahu kalau kamu semua suka kepada sesuatu yang baik, kenapa tak nak ikut kepada Muhammad? Kerana Muhammad akan bawa kamu semua kepada jalan yang baik, yang sebenarnya yang dikehendaki oleh Tuhan. Maka sesiapa yang menginginkan untuk berada di atas jalan yang lurus, yang kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, maka jalan yang perlu dia tempuh adalah apa? Adalah mengikut Nabi SAW. Tidak dapat tidak. Tak ada jalan lain yang boleh dia nak lalu nak pergi kepada jalan yang lurus kecuali mengikut jalan Nabi SAW, dan itu disokong oleh ayat-ayat yang lain. Apa antara ayat yang menyokong ayat ini? Ayat yang biasa kita dengar, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kamu, katakanlah wahai Muhammad, kalau kamu sayang, cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Maka mengikut Nabi SAW, itulah di jalan bagi siapa yang nak berada di atas jalan yang lurus. Kemudian Allah kata, ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Kemudian pada ayat ke-6, litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Supaya engkau memberi peringatan dan amaran kepada kaum yang datuk neneknya telah lama tidak diberikan peringatan dan amaran. Sebab itulah mereka lalai. Baik. Antara perkara yang kita melihat ialah kenapa Nabi SAW diminta untuk memberi peringatan. Kenapa Nabi SAW diminta untuk memberi peringatan? Silakan. Nak tulis kat ruangan chat boleh? Ya, sebab apa? Dia seorang rasul. Sebab dia kata sebab baginda seorang rasul. Okey. Jadi kiranya tugas rasul itu memang untuk nak memberi peringatan. Begitu. Peringatan. Ya. Baik. Terima kasih Sebab- dia ya. Sebab ramai kaumnya dah tadi ayat tadi Ustaz. Sebab ramai kaumnya telah leka. Okey. Leka. Ghafilun. Okey, baik. Terima kasih. Ada yang lain? Kenapa Nabi SAW diminta untuk memberi peringatan? Nak tahu tak macam mana nak tahu jawapannya, kan? Seperti biasalah, kan? Kalau kita jawab soalan dia berdasarkan pada karangan, so nak kena buat apa? Pergi tenunglah karangan tu, kan? Cari kat mana jawapan dia yang ada dalam karangan tu, kan? So nak cari jawapannya kat mana, tenunglah ayat-ayat dia, kan? Apa yang rasa-rasanya kenapa Nabi itu diminta untuk memberi peringatan. Tenunglah ayat pertama, kedua, 3, 4, 5, 6. Ayat 6 tu. Ayat 6. Pertama, bagi dia seorang rasul, kedua seorang ramai kaum yang telah leka. Ada lagi? Kenapa Nabi SAW diminta untuk memberi peringatan? Ada yang nak berkongsi? Tak ada. Okay, baik. Kalau kita lihat pada ayat yang kedua, okay. Allah sebut tentang apa? Al-Quran. Tentang Quran. Tentang Al-Quran. Ayat ketiga tentang Nabi Muhammad, bahawa baginda adalah daripada kalangan apa? Rasul. Kalangan Rasul. Baik. Dan baginda juga berada di atas Jalan yang lurus. jalan yang lurus. Baik. Setelah Allah sebut ini, maka Allah kata litunzira li ni
Huruf lam ini menunjukkan kepada tujuan. Sebab tu terjemah letakkan supaya. Supaya engkau memberi peringatan dan amaran. Okay. Kenapa Nabi SAW diminta untuk memberi peringatan? Baik. Kerana Nabi SAW telah dikurniakan beberapa nikmat yang besar. Nabi SAW telah dikurniakan nikmat, maka sebab itu Allah minta dia untuk memberi peringatan. Apa nikmat Allah telah berikan kepada baginda SAW? Allah telah berikan Al-Quran, Allah telah lantik dia sebagai Rasul, utusan, dan Allah telah letakkan dia berada di atas jalan yang lurus. Maka dengan nikmat yang Allah telah berikan itu, apa yang dia perlu lakukan? Dia kena ditunzir. Kenapa dia kena beri peringatan? Sebab dia dah dapat nikmat lah. Sebab tu dia kena keluar pergi beri peringatan. Kan? Dia dah dapat nikmat, sebab tu dia kena keluar beri peringatan. Memberitahu kepada kita juga bahawa apa? Kan? Setiap orang yang telah diberikan nikmat, kan, kalau kata orang tu dapat nikmat Quran, dia boleh tak baca Quran tu dia seorang-seorang je? Tak. Dia seorang-seorang je baca Quran hari-hari. Dia nak faham Quran tu, dia tadabbur, dia amalkan, dia buat semua itu dia seorang-seorang je. Boleh tak? Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Tapi Share. lebih baik bagi dikatakan orang lain. Seorang-seorang lah cakap. Seorang-seorang. Boleh ke tak boleh rasanya? Tak boleh. Baik. Maka perkara yang dibuat itu baik, tetapi adakah itu perkara yang sepatutnya dilakukan? Tidak. Kenapa Allah meminta Nabi SAW untuk memberi peringatan? Kerana baginda telah diberikan nikmat dan telah merasakan nikmat itu. Maka nikmat yang Allah telah kurniakan, Allah minta untuk baginda sebarkan, sampaikan kepada orang lain supaya orang lain juga merasa apa yang baginda SAW rasa. Maka itu tujuan nikmat yang Allah berikan kepada seseorang. Dia ada tujuan. Allah berikan nikmat duit, dia bukan untuk disimpan. Kalau simpan, dia tak sampai tujuan. Dia untuk apa? Untuk dikeluarkan. Allah berikan nikmat ilmu, bukan untuk dia amal seseorang, bukan untuk dia faham seseorang, bukan untuk dia jadi baik seseorang. Tak, tapi untuk dia sebarkan kepada ahli keluarga. Allah bagi dia nikmat umur, bukan untuk dia suka, dia gunakan untuk apa yang dia suka, apa yang dia nak dalam kehidupan dia. Dia fokus kepada hidup dia sahaja. Tidak. Nikmat umur, masa yang Allah berikan itu kena ada dirasakan oleh orang lain dengan dia membantu orang lain dengan nikmat yang Allah berikan. Maka dengan satu-satu nikmat, setiap nikmat Allah berikan itu, ia perlu apa? Mudahnya apa? Ia perlu ada portion orang lain dalam itu. Bahkan memang ada portion orang lain pun dalam setiap nikmat yang kita ada. Ada portion orang lain. So, apabila seorang telah diberikan nikmat, tugasnya adalah untuk apa? Untuk berkongsi nikmat itu. Apa pun nikmat yang dia ada. Dia ada nikmat masa, dia ada nikmat umur, dia ada nikmat network. Kan? Kadang orang dia ada kawan yang ramai, network. Dia boleh kongsikan, connectkan kawan ni dengan kawan ni, orang ni dengan orang ni. Dia ada nikmat harta, dia gunakan. Dia ada nikmat kesihatan, dia gunakan. Sebab itu Nabi SAW, dia dapat nikmat ini, dia gunakan. Nabi ada nikmat masa. Apa yang Nabi gunakan? Nabi duduk seorang-seorang kat masjid? Tak. Habis masa dia Nabi guna untuk sebarkan Quran, Nabi guna untuk berperang, Nabi guna untuk berdakwah. Nabi ada nikmat harta. Nabi simpan tak pada diri dia? Sedangkan dalam memang asal Nabi ni orang kaya lah, bukan tak kaya, Nabi orang kaya lah sebab dia asal orang niaga. Kan? Tapi bila dah mula di Madinah, dah ada ghanimah. Ghanimah itu 1/5 untuk Nabi. Banyak ke tak? Banyak lah. Kan? 1/5 untuk Nabi. Jadi sepatutnya Nabi ni orang miskin ke ataupun orang kaya? Sepatutnya orang kaya lah. Tetapi dalam hadis banyak cerita, apa yang ada dekat rumah Nabi? Buat kurma. Apa yang ada di rumah Nabi? Ada kurma. Itu pun nasib kalau ada kurma. Kan? Kadang kurma ada ke tak ada? Kadang kurma pun tak ada. Kadang susu, ada laban, ada tak ada? Kadang apa pun tak ada. Kan? Kita pernah sebutkan dalam surah
Al-Hasyru, dalam surah Al-Hasyru, tentang kisah seorang lelaki yang datang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata, wahai Rasulullah, inni ashku ilaikal juhd. Wahai Rasulullah, aku datang mengadu kepada engkau tentang aku ini penat dan lapar. Aku penat dan lapar. Maka apa Nabi buat? Nabi bangun, Nabi pergi ke setiap rumah isteri baginda sallallahu alaihi wasallam. Setiap rumah Nabi pergi. Apa dalam hadis sebut? Fama yajidu zawakan. Nabi tak jumpa apa-apa. Apa-apa pun tak ada apa benda. Ada yang dekat rumah dia ada air. Ada yang kat rumah dia air pun tak ada. So maksud makanan lagi tak ada lah. Ada yang kat rumah dia ada air, ada yang kat rumah isteri Nabi air pun tak ada. Semua sama isteri Nabi. Ketika itu sama. Tak ada apa benda. Sedangkan kalau Nabi gunakan nikmat itu untuk diri dia, okey tak? Okey je. Tetapi kenapa Nabi tak gunakan untuk diri dia? Kerana Nabi tahu bukan itu tujuan nikmat diberikan kepada seseorang. Kerana nikmat yang Allah letakkan pada diri kita, kita adalah sebagai orang tengah untuk menyampaikan kepada orang lain. Kalau kita tak sampaikan tak ada masalah. Dua perkara je akan terjadi. Yang pertama, Allah akan ambil balik. Allah bagi ke orang lain. Kan? Yang kedua nanti ke akhirat tanggunglah. Dia akan jadi apa? Maliki yaumiddin. Hari pembalasan. Dan perkataan ad-din itu dia sama dengan perkataan apa? Ad-dain. Ad-din sama dengan ad-dain. Dia ru'ud yang sama, ad-dain. Apa maksud ad-dain? Ad-dain maksudnya hutang. Hari yang hutang itu ditagih. Siapa yang menagih hutang? Allah Azza wa Jalla. Daripada siapa? Daripada kita. Kenapa? Kerana nikmat Allah Ta'ala berikan kepada kita semua sekarang ini, itu adalah hutang. Yang nanti maliki yaumiddin. Akan ada hari yang hutang itu akan ditanya. Kau berapa banyak dapat? Kan, umur kau berapa puluh tahun kau dapat? Itu hutang akan ditanya. Harta berapa banyak kau dapat? Akan ditanya. Anak berapa ramai? Akan ditanya. Jawatan, pengaruh berapa besar? Akan ditanya. Dia adalah hari menagih hutang. Maka nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW itu yang menjadikan Nabi kena apa? Kena pergi buat kerja. Kena buat sesuatu. Bukan dengan bertambah nikmat, dia lagi bertambah relax. Lagi bertambah tak buat apa-apa. Ya, dia bertambah lagi nikmat, lagi bertambah dia kena sebarkan, kena kongsi, kena bagi kepada orang lain. Soalan Ustaz. Ya, saya silakan. Sahabat Nabi seperti mana Ustaz beritahu dulu, banyak yang kaya-kaya, rumah kaya, apa nama tu pun kaya. Kenapa dia orang ni tak tahu ke kata kat rumah Nabi tu tak ada apa? Kenapa dia orang tak bantu Nabi? Okey, baik. Soalan yang sangat baik. Kan, para sahabat ada yang kaya kan, tapi kenapa dekat rumah Nabi tu dok tak ada makanan je kan? Asyik tak ada, kadang tak ada kan. Kalau ada Nabi makan, tak ada Nabi akan berpuasa. Baik, soalan yang baik. Pertamanya, Nabi SAW baginda bukanlah orang yang apa? Orang yang meminta. Bukan orang yang meminta. Dan sebab itu dalam dalam Al-Quran, antara salah satu golongan yang Allah sebutkan adalah apa tu? Ayat depan saya tak ingat. Belakang ni saya ingat minat ta'affuf. Yahsabuhumul jahilu aghniya. Yahsabuhumul jahilu aghniya minat ta'affuf. Orang kaya ingat dia ni orang-orang kebanyakan ingat dia ni orang kaya, orang yang ada duit, orang tak susah. Sebab apa? Dia tak pernah minta. Kalau tengok zahirnya pakaiannya elok kan, muka tersenyum, nampak tak ada apa masalah, macam biasa je. Tapi sebenarnya dia adalah ta'affuf. Dia ada dalam diri rasa ifah, dia tahan diri daripada meminta-minta hingga orang keliling dia tak tahu pun yang dia tak ada duit. Orang keliling dia tak tahu yang dia tak ada duit. Maka Nabi SAW bagi dia sangat tinggi sifat ifah dia dalam diri dia. Tak pernah meminta. Yang pertama. Yang kedua, para sahabat mereka melakukan seperti mana yang Nabi SAW juga lakukan. Kita dengar para sahabat itu mereka adalah orang yang kaya. Akan tetapi dalam masa yang sama mereka juga melakukan seperti mana apa yang Nabi lakukan. Ada je
harta, mereka akan mudah untuk nak apa? Mudah untuk nak berinfak, mudah untuk nak berinfak. Dan begitu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kan setiap kali bila habis perang, Nabi akan dapat duit, Nabi akan dapat harta rampasan yang banyak. Tapi apa, maka kalau kita tengok pun kan, kalau kita para sahabat dia tengok Nabi dapat harta rampasan perang, so sepatutnya kita expect adalah duit kan. Tapi apa yang Nabi lakukan? Nabi akan terus berinfak. Dan begitu juga yang dilakukan oleh para sahabat, menginfakkan apa yang mereka ada. Maka sahabat dan Nabi, mereka sama-sama berada dalam keadaan yang susah. Sebab itu kalau kita tengok dalam perang Khandaq yang dia gali parit tu kan, ketika mana menggali parit waktu tu orang Islam, para sahabat di Madinah, mereka semua ketika itu tak ada bekalan makanan, Itu yang kisah yang kita dengar, seorang sahabat dia datang jumpa Nabi. Dia kata, wahai Rasulullah, kami semua lapar. Lalu dia angkatlah baju dia, ditunjukkan dekat perut dia, diikat berapa batu? Sahabat itu ikat berapa batu? Sahabat itu ikat 2 batu. Kemudian dia cakap dengan Nabi. Nabi pun angkatlah baju dia. Tengok Nabi ikat 3 batu. Nabi lebih lagi ikat. Menunjukkan apa? Nabi lebih lapar daripada mereka. Maka Nabi dan para sahabat, mereka sama-sama berada dalam keadaan yang senang. Mereka sama-sama berada dalam keadaan yang susah. Maka para sahabat mereka saling membantu. Siapa yang ada akan bantu siapa yang lain. Dan Nabi SAW, baginda, kan asalnya baginda tidak menerima sedekah, baginda menerima hadiah. Kan hadis yang kita pernah sebutkan, Nabi SAW, rumah baginda tak ada makanan, tetapi setiap hari akan ada je orang yang hantar makanan. Kan hadis Abu Hurairah kita pernah sebutkan sebelum ni. Kan Abu Hurairah dia lapar. Dia kata yang dia lapar, yang dia duduk dekat jalan keluar masjid tu, ingat tak hadis tu? Hadis Abu Hurairah. Dia kata dia punyalah dia lapar. Jangan orang ingat ke? Ahli Sufah tu kan? Dekat Sufah tu. Betul, ahli Sufah. Punyalah dia lapar, Abu Hurairah ni. Dia adalah ahli Sufah, orang miskin. Tak ada rumah, tak ada duit. Laparnya dia sampai dia meniarap atas tanah tu sebab nak tekan bagi perut dia tak lapar. Kan? So satu hari dia duduk dekat jalan, orang keluar daripada masjid. Kan? Keluar daripada situ Abu Bakar. Dia pun tanyalah ke Abu Bakar tentang satu ayat. Kan? Dia kata, aku harapkan Abu Bakar akan ajak aku pergi makan ke, pergi minum ke. Abu Bakar jawab soalan Abu Hurairah, tapi dia balik je, lepas tu dia tak faham apa yang Abu Hurairah nak. Keluar daripada situ Umar, Abu Hurairah kata, aku tanya soalan yang sama, tentang ayat yang sama pada Umar, yang aku tanya tadi kat Abu Bakar. Umar jawab, lepas tu dia balik je. Dia tak faham juga maksud yang nak dikehendaki oleh Abu Hurairah. Kemudian keluar daripada masjid itu Nabi SAW, Nabi tengok muka Abu Hurairah, Nabi tersenyum. Nabi dah tahu dah apa yang Abu Hurairah nak. Nabi panggil dia, Abahir ilhaq. Wahai Abu Hurairah, mari ikut aku. Lalu Abu Hurairah pun ikut Nabi SAW, minta izin untuk masuk. Maka bila masuk rumah Nabi, Abu Hurairah kata, Nabi nampak ada satu bekas laban. Lalu Nabi pun bertanya kepada isterinya, kan, siapa yang bagi ni? Lalu isteri baginda kata, tadi ada seorang lelaki ke seorang perempuan hantar laban itu ke rumah baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat ada hantar barang, kan, hantar hadiah ke, hantar makanan ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa yang Nabi SAW lakukan? Ada satu bekas daripada laban. Satu bekas, bukanlah bekas barrel tu, satu bekas macam satu tupperware lah, laban kan. Laban bubur, kalau bubur dalam mangkuk kecil, berapa banyak sangat. Apa yang Nabi SAW lakukan? Nabi terus minta Abu Hurairah untuk pergi panggil ahli Sufah. Ramai tak ahli Sufah tu? Ramai lah, ada berapa puluh orang ahli Sufah. Untuk apa? Untuk minum laban satu bekas tu. Abu Hurairah kata, kalau aku minum pun laban ni, aku pun tak hilang kenyang aku. Tak hilang lapar aku. Tak cukup kalau aku seorang minum. Ini kan ahli Sufah. Lagilah sah-sah tak cukup. Abu Hurairah kata, aku memang tak sukalah Nabi suruh panggil ahli Sufah ni, Abu Hurairah kata. Tapi sebab dia arahan Nabi, aku pun panggil lah. Dia pun panggil lah ahli Sufah. Kemudian Nabi minta Abu Hurairah untuk bagi setiap orang daripada ahli Sufah itu minum. Dan mereka semua minum.
Kemudian tinggallah dua orang, Abu Hurairah dan juga Nabi SAW. Kemudian Nabi bagi Abu Hurairah minum. Yang terakhir Nabi SAW pun minum dan Nabi mengucapkan syukur kepada Allah SWT. Maka Nabi dapat tak ada para sahabat bagi? Ada. Tapi apa yang Nabi buat? Nabi terus bagi. Sebab itu rumah Nabi selalunya tak ada apa-apa. Dapat je bagi. Dapat je bagi. Kan? Begitu juga bila ada seorang wanita. Kita dah sebutkan juga sebelum ini, seorang wanita yang fi aqliha syai', dia macam tak berapa betul sangat. Dia di Madinah itu memang orang kenal dia ni tak berapa nak betul. Dia datang rumah Nabi, dia kata, wahai Rasulullah, aku ni ada nak sesuatu daripada engkau. Maka Nabi kata, wahai Ummu Fulanah, kau tengoklah dekat dalam rumah aku ini, apa-apa je yang kau nak, engkau ambil lah sampai engkau rasa hajat engkau tertunai. Maka orang tu pun dia tengok rumah Nabi tak ada apa pun, dia pun dia nak ambil. Akan tapi apa yang dia nak ambil Nabi bagilah kepada dia. Begitulah Nabi SAW. Kan, bukan Nabi tak ada, Nabi ada. Tetapi dapat aja terus keluar. Dapat aja terus keluar. Dan begitu juga yang dilakukan oleh para sahabat ridwanullahi alaihim. Maka para sahabat itu membiarkan Nabi dalam keadaan yang susah, kelaparan dan sebagainya. Tidak bagi para sahabat memberi, membantu, bahkan para sahabat juga begitu. Kenapa? Kerana ketuanya begitu, maka orang yang di bawahnya juga mengikut bagaimana dilakukan oleh ketua itu. Baik. Maka dengan nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, apa yang perlu kita lakukan? Kita perlu beri orang lain merasa apa yang kita telah rasa. Kita telah diberikan apa? Nikmat solat, kan? Maka apa yang perlu kita lakukan? Pastikan ahli keluarga kita, jiran kita, kawan kita juga bersolat. Kita dah merasakan nikmat boleh baca Quran, boleh nak tadabbur, boleh fahamlah sikit Quran. Apa yang perlu kita lakukan? Bagi ahli keluarga kita, jiran kita yang merasai perkara yang sama. Kita merasakan nikmat rezeki, Allah berikan harta yang lebih. Apa nak buat? Allah berikan kita nikmat masa umur yang sedikit panjang. Apa yang kena buat? Setiap ada nikmat itu orang lain kena rasa. Kerana nikmat yang Allah bagi, dia adalah untuk digerakkan. Kalau nikmat itu diberi dan dia statik, maka jadilah apa yang terjadi. Iaitulah orang kaya bertambah kaya, orang miskin bertambah miskin. Sebentar boleh saya minta masa kejap. Maaf, parent saya datang. Oh, maaf. Parent saya datang, so dia nak balik. Salam kejap. Baik. Maka siapa yang Allah berikan kepada nikmat masih ada ibu bapa kan, ataupun masih ada anak, apa yang perlu dilakukan? Dia kena lakukan untuk berkongsi perkara tersebut. Sebab itu Allah kata dalam Quran banyak Allah sebut tentang apa? Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum, berjihad, berjuang dengan apa? Dengan diri dan juga harta. Kenapa? Kerana harta itu nikmat, dia perlu dikongsikan, perlu dirasai oleh orang lain. Diri, apa yang ada pada diri kita? Kita ada masa, kita ada umur, kita ada ahli keluarga, kita ada anak-anak, kan? Kita ada pengaruh. Itu semua perlu apa? Dikongsi dan dirasai oleh orang lain. Barulah masyarakat ini akan bergerak dengan stabil. Jika tidak, jika satu nikmat itu berhenti, maka apa? Maka pusingan itu tidak akan sempurna. Jika pusingan tak sempurna, itu yang jadi tersekat, akhirnya apa? Jam lah sistem tu. Betul tak? Kalau buka mesin, ada satu part kan, satu gigi, satu yang
berputar tu dia tak putar, dia berhenti, dia stop. Apa jadi? Mesin kat bahagian situ je ke yang akan berhenti? Tak. Satu mesin semua akan berhenti. Maka nikmat, kalau kita sekat dia, berhentikan dia pada diri kita, maka kita telah memberhentikan sistem yang Allah telah jadikan dalam kehidupan ini cantik. Kita telah menghentikan hak yang sepatutnya orang lain dapat daripada diri kita. Tak kisahlah. Kadang orang mungkin rasa yang perlu dikongsi itu adalah harta. Tidak. Umur itu boleh dikongsi. Ilmu itu perlu dikongsi. Perhatian, ia perlu dikongsi. Kan orang lain berhak mendapat perhatian daripada kita. Orang lain berhak mendapatkan nasihat. Orang lain berhak untuk mendapatkan apa? Kita punya fokus. Kan? Bila dia cakap tu, kita kena dengar. Kan? Orang lain berhak mendapatkan perkara itu daripada kita. Dan itu yang Allah sebutkan kepada Nabi SAW, baginda setelah mendapat nikmat Al-Quran, menjadi seorang Rasul dan berada di atas jalan yang lurus. Maka tak boleh simpan seseorang. Tak boleh duduk di masjid kisahkan tentang hal dia sahaja. Dia kena buat apa? Dia kena litunzira qauman. Dia kena keluar. Sebarkan nikmat yang Allah telah berikan kepada dia itu agar orang lain merasakan juga nikmat tersebut. Ayat ke-6 menyebutkan tentang peringatan. Peringatan bermakna sesuatu yang sudah diketahui tetapi lupa dan leka, sama ada sengaja ataupun tidak. Peringatan bermakna sesuatu yang sudah diketahui. Allah sebutkan ayat di atas, litunzira qauman, agar engkau wahai Muhammad memberi peringatan. Kemudian Allah sebut di belakang itu, ma unzira aba'uhum, apa yang telah diperingatkan kepada datuk nenek mereka dahulu. Maka bila sebut tentang peringatan, dia adalah sesuatu yang telah sedia diketahui. Bukan satu perkara yang baru. Kalau sesuatu perkara yang baru, maka Allah akan kata supaya engkau mengajarkan kepada mereka apa yang mereka tak tahu. Betul tak? Tapi Allah tak kata supaya engkau mengajar kepada mereka. Nabi datang untuk ingatkan balik je. So bila kata ingat balik, maksudnya dia dah tahu dah. Perkara itu dia dah tahu, cuma Nabi datang untuk nak refresh sahaja semula. Okay. Maka apa yang Al-Quran bawa ini, dia bukanlah satu perkara yang baru. Dan bukanlah sesuatu perkara yang kita tak tahu. Kita tahu tak, kalau tak solat tu perkara yang tak bagus? Tahu. Kita tanya kalau kita tanya kepada orang yang kan dia tak solat ke, dia menggunakan riba ke, ambil rasuah ke, dia makan makanan yang tak halal ke, kan, dia minum arak ke. Kalau kita tanya dia kan, dia rasanya dia tahu tak apa yang dia buat tu salah? Ke dia memang ya ke? Ya ke? Aku tak tahu. Kan? Tahu dah. Kan? Orang yang bila dia buat kesalahan, kita semua tahu perkara itu adalah salah. Kan? Tapi bukan kita buat salah itu sebab kita tak tahu dia salah, tapi kerana kita atas kelemahan diri kita lah. Maka sebab itu betul dan salah kita banyak dah tahu. Kita sebenarnya dah tahu. Kan? Maka Al-Quran dia bukan bawa perkara yang baru, bukanlah satu ajaran yang susah aku nak kena belajar daripada mula. Dia bukan macam budak kecil yang baru masuk sekolah, dia belajar ABC 1 2 3, itulah kali pertama dia tahu, itulah dia. Oh ini A, ini B, ini C. Kan? Dia belajar kali. Oh rupanya 3 kali 2 6. Itulah kali pertama dia tahu. Bukan. Quran bukan datang bawa perkara yang kita tak tahu. Quran datang bawa perkara yang kita tahu. Dan juga ada perkara yang kita tak tahulah. Tetapi asasnya banyaknya adalah perkara yang telah kita tahu. Maka sebab itu Allah kata litunzira, agar engkau memberi ingatan kepada mereka apa yang telah diberi peringatan kepada datuk nenek mereka sebelum itu. Cuma apa yang menjadikan seseorang itu tidak tahu kerana dia lupa dan leka. Ini penyebab dia lupa ataupun dia leka, dua perkara yang menjadikan seseorang itu dia tak buat apa yang dia sepatutnya lakukan kerana dia lupa dan juga leka. Dan bagaimana seseorang itu boleh jadi lupa ataupun leka? Macam mana? Ini selalu kita ada pengalaman lah kan, tengah masak kat dapur ke kan, tengah jerang air ke, tiba-tiba terlupa. Macam mana boleh terlupa?
Terlupa buka api kat dapur, terlupa jerang air. Macam mana boleh terlupa? Sebab fikir benda lain. Sebab fikir benda lain. Kita apa? Distracted. Terganggu dengan perkara yang lain, otak fikir yang lain, kita tengok kan. Galik duk tengok telefon, lupa tengah goreng ikan. Kan, galik duk tengok telefon, lupa duk tadah air. Kan, lupa. Sebab apa? Kita distracted, terganggu. Kita apa? Terleka. Maka kenapa ramai orang terlupa apa yang sepatutnya dilakukan? Kenapa dia terlupa tanggungjawab dia? Kerana dia terleka. Kita selalu terleka dengan perkara yang bagaimana? Kita selalu terleka dengan perkara yang kita tertarik dengannya, betul tak? Kan? Apa yang buatkan kita seronok, kita tertarik, maka itu yang buatkan kita jadi leka, kan? Dan secara umumnya kehidupan dunia ini Allah jadikan dia indah dan cantik tak? Ya. Indah dan cantik. Yang membuatkan manusia itu apa? Leka. Leka. Kan, itu Allah sebutkan pada surah yang ketiga ayat yang ke-14. Kita lihat pada muka surat 51. Muka surat 51. Surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat yang ke-14. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, ada ke? Ajar kena unmute. Ada orang mute tadi? Biasa. Okey. Sorry Ustaz. Termute tu biasa. Saya pun dia mute juga. Saya pun termute juga. So, dia auto. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب والله عنده حسن المآب. Terjemahan Ustaz, muka surat berapa tadi Ustaz? 51. Saya kena tengok Quran saya Ustaz, sebab apa? Yang tu saya nak kena enlarge. Bila saya enlarge, Hilang. bukan dia hilang, dia jadi macam-macam. Tak apa, macam tu baik jangan. Kalau susah tak apa, kalau jaya susah tak apa, saya boleh bacakan saja. Tak ada jumpa satu ayat apa ni tadi Ustaz? Ayat 14. 14 ya. Okay. Sebab kita dah biasa dengar suara jaya yang baca. Kalau yang baca dia lain lah rasa dia. 14. Dijadikan indah kepada manusia terhadap apa yang diinginkan berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertimbun dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, haiwan ternakan dan sawah. Haiwan ternakan ni ada footnote dia 114. Haiwan-haiwan yang termasuk jenis unta, anak lembu, kambing dan biri-biri. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Baik. Allah kata zujina, telah diperhiaskan linnas, bagi manusia, hubbu, suatu kecintaan, asyahawat, bagi apa? Bagi syahwat. Allah telah perhiaskan sesuatu yang dicintai ataupun disukai oleh syahwat. Dan Allah senaraikanlah
sampai habis itu semua. Baik, poinnya apa? Poinnya ialah seseorang itu akan terleka dengan sesuatu yang dia tertarik dengannya. Sesuatu yang kena dengan diri dia, sesuatu yang cantik, sesuatu yang indah, sesuatu yang dia seronok. Kan? Dan kehidupan dunia ini adalah sesuatu yang memang Allah jadikan dia seronok untuk diri manusia. Memang itu tabiat dia, kehidupan dunia ini. Allah jadikan padanya sesuatu yang seronok untuk berada di dalamnya. Sebab manusia suka tengok dengan apa? Dengan harta yang ada, dengan rumah, dengan kenderaan, dengan masa yang dia ada boleh berjalan dan sebagainya. Orang memang banyak perkara yang buatkan kita tertarik. Maka dengan perkara yang membuatkan hubbus syahwat, diri itu tertarik, yang akhirnya menjadikan seseorang itu apa? Menjadikan seseorang itu terleka. Dan dengan terleka itulah dia terlupa. Terlupa dengan apa? Peringatan yang telah diberikan kepada mereka. Asalnya dia tahu, tetapi sebab ada perkara yang distracting kan, mengganggu dia kan, maka dia pun terlupalah apa yang sepatutnya dia lakukan. Maka peringatan yang Al-Quran bawa, dia bukanlah satu perkara yang baru, dia bukanlah satu perkara yang kita tak tahu kan. Dia cuma Al-Quran nak refresh sahaja semula, sebutkan balik je kan. Kalau Quran sebut wa aqimus solah dan dirikanlah solat, kita tahu tak kita kena solat? Tahu. Wa yu'tuna zakat dan tunaikanlah zakat, tahu tak? Tahu. Kan? Apa itu Al-Quran suruh berbuat baik kepada ibu bapa. Kita tahu tak? Semua kita tahu. Cuma masalahnya apa? Cuma masalahnya ada waktu yang terlupa kerana terleka dengan perkara-perkara yang lain. Sebab itu Quran sentiasa datang untuk apa? Tujuannya untuk bagi peringatan. Baik. Kemudian pada ayat ke-7, kita lihat pada separuh muka surat yang awal ini, iaitu ayat ke-7 hingga ayat yang ke-12. Sambungannya Allah sebutkan, setelah Allah ceritakan peringatan, dia adalah sesuatu yang sudah sedia diketahui, tetapi lupa dan leka. Sama ada sengaja ataupun tidak. Dan sebab itulah Allah utuskan Rasul, dan juga Allah bawakan bersama Rasul itu kitab, iaitulah Al-Quran. Rasul telah tiada, tetapi Al-Quran ini kekal ada sebagai peringatan untuk kita semua kerana ada waktu yang kita terlupa. Maka itu perkara yang normal lah kan. Akan tetapi janganlah sentiasa terlupa dan terleka, dan janganlah membiarkan diri itu biar je lupa ataupun biar je leka. Dah diberi peringatan tapi dia memilih untuk leka. Kenapa? Kerana kesannya Allah sebutkan pada bahagian yang kedua dalam muka surat ini, bermula daripada ayat yang ke-7 insya-Allah. Kita nak baca boleh ayat ke-7 hingga ayat yang ke-12 pada surah Yasin muka surat yang ke-440. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون.
وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. Terjemahan. Ayat 7 ya. Sesungguhnya pasti berlaku hukuman terhadap kebanyakan mereka kerana mereka tidak beriman. Ayat 8. Sesungguhnya kami telah pasang belenggu di leher mereka. Lalu tangan mereka diangkat ke dagu. Kerana itu mereka bertengadah. 9. Dan kami jadikan di hadapan mereka pemisah, yakni dinding, dan di belakang mereka juga pemisah, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Ayat 10. Dan sama saja bagi mereka, apakah engkau memberi peringatan kepada mereka atau engkau tidak memberi peringatan kepada mereka, mereka tidak akan beriman juga. Ayat 11. Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mahu menerima peringatan. Yakni ada footnote sikit, peringatan yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW hanyalah berguna bagi orang yang mahu mengikutinya dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pemurah, walaupun mereka tidak melihatnya. Maka berilah kepada mereka kabar gembira dengan keampunan dan pahala yang mulia. Ayat 12. Sesungguhnya kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati dan kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan dan kesan-kesan yang mereka tinggalkan. Dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab yang jelas, yakni Luh Mahfuz. Baik, ayat yang ke-7 sebutkan sambung tentang apa yang telah disebutkan pada awal. Pada ayat yang ke-7 ini dah masuk pengkhususan sikit kepada apa? Kepada satu kelompok daripada orang-orang yang telah diutuskan kepada mereka Rasul untuk memberi peringatan. Maka pada ayat yang ke-7 ini, ayat ini sama seperti surah 32 ayat yang ke-13. Siapa ingat surah 32 ayat 13? Ini geng surah As-Sajdah. Surah 32 ayat 13. Maafkan surah 32 ayat 13. Surah yang ke-32 ayat yang ke Walau syi'na tu Ustaz. bukan, saya tersilap. Ayat 13. Ayat yang ke Walaqad ataina Musa kitab tu. Bukan lepas dia. Waja'alna. Betul. Maaf. Betul ayat ke-13. Sorry. Dia ayat yang tengah-tengah tu. Walau syi'na. Muka surah 416 surah As-Sajdah ayat ke-13. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Saya bacakan saja. Walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Bahagian mana yang sama?
bahagian sini, mula sini kan. Sama dengan ayat yang tengah kita baca sekarang. Laqad haqqal qaul. Walakin haqqal qaul. Sini ada haqqal qaul. Ini perkataan yang digabungkan sekali menjadi satu term yang khusus. Sini sebutkan apa? Walakin haqqal qaulu minnim la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi. Sini guna ajma'in, kesemuanya. Pada ayat kita sedang sebutkan ini, ya, Allah berhak menghukum walaupun dia ada kuasa untuk memberi petunjuk kepada semua orang. no, so Ajar Nurul dah masuk pada tadabbur dia, pada peringatan. Oh, tak boleh lah, tak boleh campur lah Ustaz. Ya? Ya, Ajar Nurul? Sekarang nanti dah tak, saya betul. pula. Tak, betul-betul. Maksud saya, tengok pada ayat sahaja, kan, kita dah boleh bawa dah apa peringatan untuk diri kita. Maka itu perkara yang sangat bagus sebab kita laju boleh extract. Kan, kita boleh extract apa peringatan untuk diri kita. Itu, so kalau kita laju boleh tangkap perkara itu perkara yang sangat-sangat baik. Kan, kita boleh tarik. Kerana bila baca ayat Quran, kan, ayat Quran ini Allah minta untuk kita apa? Ta'kilun, berfikir. Kan, berakal, tatafakkarun, berfikir dengan ayat-ayatnya. Maka bila baca satu ayat memang kena guna akal, memang kena fikir. Dan apa yang kita nak fikir tentang ayat itu adalah apa yang kita nak ambil, kan, menjadi peringatan untuk diri kita. Kan. Sebab itu dalam bertadabbur, satu ayat yang sama, kan, kalau ada 10 orang, dia mungkin akan bawa 10 poin yang berbeza. Kenapa? Kerana setiap orang itu bercakap mengikut kepada diri dia ketika itu, kan, mengikut pada emosi dia, kan, mengikut apa yang dia nampak, sudut pandang dia. Sebab itu poinnya itu berbeza. So tadi kita baru baca, kan, Ajar Nurul dah kongsikan peringatan yang dia dapat daripada ayat tersebut, kan, dia boleh terus ekstrak dah maklumat daripada situ. So itu perkara yang sangat-sangat baik. Saya sebutkan sebab saya nak suruh simpan kejap lagi. Saya nak kita kongsi sama-sama apa yang kita dapat daripada ayat yang ke-7. Baik, ayat ke-7 ini Allah sebutkan perkataan yang sama, haqqal qaul. Sama dengan ayat yang pada surah As-Sajdah tadi, cuma bezanya di sini Allah sebutkan ala aksarihim, ke atas kebanyakan kepada mereka. Daripada surah As-Sajdah Allah kata minal jinnati wan nasi ajma'in. Allah akan penuhkan neraka itu daripada kalangan jin dan juga manusia keseluruhannya akan dipenuhkan ke dalam neraka itu. Baik, dua perkataan yang menjadi satu term, iaitu haqqal qaul. Haqqa al-qaul. Terjemahan letakkan apa? Telah Mesti tetap berlaku. hukuman Tetap seksa. hukuman. Hukuman seksa. Baik, saya nak tanya, perkataan haqqa, apakah maksud haqqa? Apakah maksud haqqa? Sesuatu yang pasti berlaku, sesuatu yang hak, kan, bahasa kita lah juga, sesuatu yang hak, sesuatu yang benar, kan, dan dari situ keluar sesuatu yang pasti berlaku, kan, hak, benar. Al-qaul, apa maksud al-qaul? Maksud al-qaul adalah perkataan. Jadi haqqal qaul, terjemahan perkataannya ialah perkataan yang benar, perkataan yang hak, perkataan yang benar. Akan tetapi terjemahan letakkan telah tetap hukuman seksa. Jauh tak terjemahan tu? Jauh tak? Haqqal qaul terjemahannya adalah perkataan yang benar. Tapi terjemahan letakkan telah tetap hukuman seksa. Jauh tak pergi maknanya tu? Kalau dari sudut dua makna ni lah kita bandingkan, jauh tak? Jauh. Jauh lah, kan? Wa haqqal qaul maksudnya perkataan yang benar. Sini diletakkan telah tetap hukuman seksa. Tak ada pun perkataan azab dalam ayat ni, tapi dalam terjemahan ada. Baik, daripada mana terjemahan dapat ataupun ambil terjemahan ini? Kan, dia ambil daripada satu proses yang panjang, pusing, dapatlah telah tetap hukuman seksa. Baik. Allah gunakan perkataannya haqqal qaul, perkataan yang benar. Apa yang dimaksudkan perkataan yang benar?
Kan? Bila Allah menciptakan manusia, apa yang Allah lakukan setelah itu? Allah utuskan apa? Kepada setiap umat itu ada rasul, utusan. Tujuannya apa? Untuk ajak mereka mengabdikan diri kepada Allah dan menjauhi syirik, kan? Dan sebahagian daripada rasul itu Allah utuskan bersama mereka juga membawa apa? Kitab. Dan rasul ini menjanjikan apa? Seksaan. Kalau siapa yang beriman dengan dia selamat. Siapa yang tak beriman dengan rasul itu maka dia tidak selamat. Dia akan mendapat ancaman daripada Allah Azza wa Jalla. Dan begitulah yang kita dapati dalam ayat Al-Quran. Quran cerita tentang siapa yang buat amal soleh dia akan dapat syurga. Siapa yang fasik, siapa yang munafik, siapa yang ingkar, maka dia akan dapat azab neraka. Maka semua ini kalau kita kecilkan skopnya dalam Al-Quran, Al-Quran ini dia adalah apa? Perkataan. Perkataan siapa? Perkataan daripada Allah Azza wa Jalla. Maka apa sahaja yang Allah sebutkan dalam Al-Quran ini, dia adalah perkara yang hak, iaitulah perkara yang benar. Maka bila dia adalah perkara yang benar, disandarkan kepada Allah, maka dia adalah perkara yang pasti akan terjadi. Maka sebab itu bila dalam ayat ini disebutkan laqad haqqal qaul, demi sesungguhnya telah benarlah perkataan. Kan, itu terjemahan perkata dia. Demi sesungguhnya telah benarlah perkataan. Perkataan siapa? Perkataan Allah Azza wa Jalla. Tapi terjemahan letakkan demi sesungguhnya telah tetap hukuman seksa. Kenapa terjemahan letakkan begitu? Kerana ayat ini tengah cerita tentang siapa? Tentang orang-orang yang diberikan oleh Allah seksaan. Kenapa? Kerana mereka tidak mahu mengikut apa yang dibawa oleh Rasul. Rasul datang bagi peringatan. Kan, dalam keadaan mereka sedang leka tapi tak nak ikut. Maka apa yang terjadi? Yang akan terjadi kepada mereka adalah hukuman ataupun seksaan. Dan itulah haqqal qaul, perkataan yang benar yang telah Allah sebutkan daripada Rasul yang terdahulu, dalam kitab yang terdahulu, hinggalah dalam kitab yang sekarang ini. Maka perkataan Allah segalanya adalah benar, dia pasti akan terjadi. Haqqal qaul. Dia adalah haqqal qaul, perkataan yang benar. Baik. Maka bila Allah sebutkan siapa yang ingkar, Allah akan seksa. Kenapa? Kerana dia adalah haqqal qaul, perkataan Allah adalah perkataan yang benar. Dan bukan itu sahaja yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Banyak perkara lain yang Allah sebutkan dalam Quran. Allah sebutkan tentang apa? Allah sebutkan tentang inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama dengan kesusahan itu adanya kesenangan. Saya ja'alullahu ba'da usrin yusra. Allah akan menjadikan selepas daripada kesusahan itu akan ada kesenangan. Allah sebutkan dalam Al-Quran muttaqi'ina ala rafrafin khudrin wa abqariyyin hisan. Para penghuni syurga, mereka akan duduk di atas pelamin-pelamin, duduk berehat-rehat. Maka itu semua termasuk dalam bahagian apa? Cerita yang kosong. Nah, itu semua Pasti juga akan termasuk dalam terjadi kisah Pasti yang akan diberi. segalanya Pasti. adalah benar. Masuk dalam perkataan yang benar. Maka kalau ada di antara kita yang sedang menghadapi kesukaran, kan, dalam kehidupan dia, ujian ataupun apa pun bentuk musibah, apa yang Al-Quran sebutkan? Al-Quran kata selepas daripada kesusahan akan ada kesenangan. Maka percayalah bahawa, yakinlah bahawa itu adalah apa? Haqqal qaul. Dia adalah perkataan yang benar. Dia adalah perkataan yang benar. Walaupun mungkin kita belum lagi merasakan betul ke? Betul ke? Aku dah lama dah dengan masalah aku ni. Tak keluar pun, duduk sama je macam dulu berapa lama dah. Kan? Walaupun mungkin kita ada sedikit rasa ragu. Kan? Kerana tunggu lama benar sangat kan. Masalah ni tak selesai-selesai. Tapi yakinlah, dia adalah haqqal qaul. Satu perkataan yang benar.
Dan bila satu perkataan yang benar, maka perkara itu pasti akan terjadi. Pasti akan terjadi. Kalau tak sekarang, nanti. Tapi yang pastinya dia pasti akan terjadi. Kita akan sampai pada satu ketika yang Allah keluarkan kita daripada kesusahan yang kita sedang hadapi, kerana dia adalah haqqal qaul. Satu perkataan yang benar. Maka bila Allah katakan dalam kehidupan ini, siapa yang nak menempuh jalan yang baik, siapa yang nak mengarahkan diri dia ke arah kebaikan, maka dia akan menempuh jalan yang susah dan juga jalan yang jauh. Maka itulah haqqal qaul, perkataan yang benar. Kena yakini siapa yang nak menempuh jalan yang baik, nak mengarahkan diri dia ke arah kebaikan, maka dia akan bertemulah dengan segala bentuk kesusahan dan jalan yang jauh. Dan juga Allah sebutkan juga kepada orang-orang yang berusaha untuk melawan kehendak keinginan diri dia, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang dia bersungguh-sungguh nak kepada kami, maksudnya apa? Nak jadi orang yang baik, nak ikut arahan Allah Azza wa Jalla. Dia bersungguh-sungguh menekan diri dia, paksa diri dia. Maka Allah kata apa? Lanahdiyannahum subulana, pasti akan kami tunjukkan kepada dia jalan-jalan yang lurus. Itu adalah haqqal qaul, perkataan yang benar yang datang daripada Allah Azza wa Jalla. Ia pasti akan tiba, cuma lambat ataupun cepat sahaja. Bantuan daripada Allah, pertolongan, jalan keluar daripada Allah, itu pasti akan datang selepas daripada kesusahan. Ia adalah haqqal qaul, satu perkataan yang benar. Baik, akan tetapi Allah sebutkan dalam ayat yang ke-7 ini tentang apa? Laqad haqqal qaul ala aktsarihim fahum la yu'minun. Demi sesungguhnya telah ditetapkan seksa atas kebanyakan mereka kerana mereka tidak beriman. Allah sebutkan respon kebanyakan manusia terhadap Nabi yang diutus bersama dengan kitab. Itulah mereka buat apa? Mereka akan kufur. Ini respon kebanyakan manusia terhadap Nabi yang diutus bersama dengan kitab. Iaitulah dalam surah Yasin ini, iaitulah apa? Quraisy Mekah itu. Allah utuskan Nabi bersama dengan kitab. Apa respon mereka? Respon kebanyakan pada mereka adalah menolak Nabi SAW. Dengan Quran-Quran sekali dia tolak. Kan? Dan begitulah realitinya hingga hari kiamat. Ada bukan sebahagian tetapi kebanyakan manusia akan menolak apa yang datang daripada Al-Quran, akan menolak. Dan itulah tabiat kebanyakan manusia. Kalau kita cari dalam Quran, kita cari perkataan walakinna aktsaran. Kita cari perkataan aktsaran nas. Walakinna aktsaran nas. Akan tetapi kebanyakan manusia. Kita cari potongan ini dalam Quran. Walakinna aktsaran nas. Kalau kita cari potongan ini dalam Quran, maka yang kita akan temui adalah 3 sahaja kumpulan ataupun 3 sahaja sifat yang Allah sebutkan tentang kebanyakan manusia. Tentang kebanyakan manusia dalam Quran, sifat mereka yang Allah sebutkan 3. Yang pertama ialah apa? Allah sebutkan dalam surah yang ke-7 ayat 187. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia mereka tidak mengetahui. Ini sifat apa? Kebanyakan manusia mereka tidak mengetahui. Kita telah pernah sebutkan berkaitan dengan perkataan ya'lamun. Apa maksud yang daripada ya'lamun? Kenapa kebanyakan manusia itu tak tahu? Kenapa kebanyakan manusia tidak mengetahui? Kenapa? Sebab dia tak nak ikut Rasul. Dia tak ada ilmu. Kerana dia tak nak ikut Rasul, kerana dia tak ada ilmu. Kerana dia tak ada ilmu. Sebab dia tak nak pergi belajar. Sebab itulah dia tak tahu. Cuba kalau dia pergi belajar, dia adalah ilmu. Dia jadilah orang yang tahu. Tapi kalau dia tak pergi belajar, maka jadilah dia la ya'lamun. Orang yang tidak
tidak mengetahui. Bukannya maksudnya Allah kata walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia itu tidak mengetahui, maksudnya dia tu apa, memang Allah takdirkan dia jadi orang yang tak pandai, tak tahu tak. Mereka itu tak tahu sebab tak pergi belajar. Maka sebab itulah tak tahu. Kalau pergi belajar mesti akan tahu. Dan sebab itulah kita semua daripada kecil kita semua kena masuk sekolah. Sebab apa? Sebab mak ayah kita tahu yang kita tak tahu. So bila tak tahu kita kena pergi belajar. Kan? Kita pergi belajar. Lepas itu bila tak tahu, proses ni adalah pergi belajar. Akan tetapi kebanyakan manusia Allah sebutkan sifat mereka adalah mereka tak nak pergi belajar sampai mereka tahu. Mereka tak nak pergi belajar sampai mereka tahu. Mereka berpada dengan apa? Mereka berpada dengan ikut orang. Mereka berpada dengan apa yang ada sahaja. Mereka tak nak berusaha untuk nak belajar sampai mereka ada ilmu. Sifat yang kedua yang ada pada kebanyakan manusia, Allah sebutkan pada surah yang ke-11, surah Hud, ayat yang ke-17. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Walakinna aktsaran nasi la yu'minun. Tinggal hamzahnya. Okey. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak percaya kepadanya, ataupun terjemahnya tidak beriman. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak percaya ataupun tidak beriman. Iman maksudnya adalah percaya. Tidak percaya ataupun tidak beriman. Baik. Kemudian sifat manusia yang ketiga yang Al-Quran sebutkan yang ada pada kebanyakan manusia. Surah Al-Baqarah ayat 243. Walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Ini apa? Tiga sifat yang ada pada kebanyakan manusia di atas muka bumi. Dia tak bersyukur, dia tidak beriman. Baik, tidak bersyukur dan tidak percaya ataupun tidak beriman. Puncanya datang daripada mana? Puncanya datang daripada atas sekali. Sebab dia tak pergi belajar. Sebab tu dia tak tahu. Bila dia tak tahu, macam mana dia nak beriman kepada Allah Azza wa Jalla? Dia hanya ikut-ikutan. Dia lahir sebagai seorang Muslim, orang Islam semayang, dia pun semayang. Kan? Akan tetapi, adakah benar dia kenal kepada Tuhan dia? Kita pernah sebutkan surah yang ke-47, ayat yang ke-19. Nanti boleh tengok. Surah yang ke-47, ayat yang ke-19. Tak apa, saya buka kan, saya baca sahaja. Surah Muhammad, surah 47 ayat yang ke-19 pada muka surat 508. Muka surat 508, surah 47 ayat ke-19, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Kita ambil bahagian depan itu sahaja. Terjemahannya, oleh itu maka tetapkanlah pengetahuanmu dan keyakinanmu wahai Muhammad bahawa sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Ada siapa ada terjemahan yang lain? Saya tengok Quran terjemahan. Quran terjemahan dia ada. Sekejap saya tengok. Quran terjemahan saya sebutkan fa'lam annahu la ilaha illallah. Baik. Terjemahan Quran terjemahan saya kata, maka ketahuilah bahawa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah. Terjemahannya, maka ketahuilah tidak ada Tuhan yang patut disembah melainkan Allah. Fa'lam, maka ketahuilah. Soalannya macam mana nak tahu? Kenalah pergi belajar. Kalau tak belajar tahu tak? Tak tahu. Maka sebab itu kenapa kebanyakan manusia menjadi tidak beriman? Kerana dia tak tahu tentang apa yang dia imani itu. Dia tak kenal agama yang dia anuti itu. Kalau tanya tentang Islam, apa Islam? Dia tahu Islam mengucap 2 kalimah syahadah, kena solat, kena puasa, kena zakat, haji. Dia tahulah kan, rukun-rukun Islam itu dia tahu dah. Akan tapi adakah benar dia kenal Tuhan yang dia sembah itu? Tuhan yang dia sembah itu adakah benar dia kenal?
Apa yang Tuhan tu suruh, apa yang Tuhan tu larang. Apakah bentuk-bentuk menyamakan Tuhan itu dengan sesuatu yang lain? Adakah perkara itu dipelajari? Maka sebab itu Allah kata fa'lam, maka ketahuilah, Allah suruh pergi belajar. Sampai kita betul-betul kenal Tuhan yang kita sembah itu. Sampai betul-betul kita kenal agama yang kita anuti ini. Agama Islam. Kalau nak kata apa kekangan, tak cukup masa. Tak cukup masa. Ada masa cukup tak? Ke tak cukup masa? Nak belajar kenal Allah. Ataupun nak belajar nak kenal agama. Apabila Allah dah berikan kita umur berpuluh tahun, rasanya nanti di hadapan Allah kita boleh rasanya tergamak tak nak cakap, tak cukup masa lah ya Allah. Kan? Umur Allah dah bagi sangat panjang. Maka punca kebanyakan manusia tidak betul percaya, beriman, bergantung kepada Allah SWT kerana dia tak kenal Allah SWT. Dia tak tahu. Dan itu akhirnya menjadikan apa? Juga seorang itu dia tidak bersyukur. Tidak bersyukur. Kenapa? Kerana dia tidak la ya'lamun. Tidak ada ilmu. Dia tak tahu tentang nikmat. Dia tak tahu tentang apa yang dia ada. Seseorang itu bagaimana dia nak menghargai, macam mana seseorang itu nak mengetahui tentang betapa besarnya nilai Islam yang ada pada diri dia. Hingga orang rasa macam menganut agama Islam ini adalah perkara yang menyusahkan. Kan? Sebab kena solat, kena tutup aurat, kan, kena jaga banyak perkara. Ibaratnya apa? Mengungkung, tak ada freedom, tak ada kebebasan. Akan tapi adakah manusia sedar bahawa dengan nikmat Islam inilah yang akan menjadikan dia apa? Yang akan menjadikan dia layak untuk masuk ke dalam syurga. Kenapa? Kerana Allah berfirman wa'atadna lil kafirina sa'ira. Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir itu neraka yang menyala-nyala. Kami telah menyediakan untuk orang kafir neraka yang menyala-nyala. Maka kalau kita faham ayat yang sebalik daripadanya, maksud yang sebalik daripadanya ialah Allah tak menyediakan neraka yang menyala-nyala untuk orang Islam. Allah sediakan untuk orang kafir. Maka siapa yang dia bukan orang kafir, maksud dia bukan orang kafir, maka neraka bukan tempat dia. Kerana neraka yang menyala-nyala itu hanya tempat untuk orang kafir je. Orang yang bukan kafir, orang yang bukan orang kafir, tempat dia bukan neraka, tempat dia lain. So kalau tempat lain selain daripada neraka, mana tempat dia? Tempat dia adalah syurga. Maka betapa nikmat Islam ini satu nikmat yang sangat besar. Akan tetapi orang yang dia tak mengetahui, dia tak boleh nak bersyukur dengan nikmat Islam ini. Hingga dia rasakan Islam ini menyusahkan. Dia nak kena solat, nak kena ambil wuduk lah. Nak ambil wuduk, nak kena pada makeup, nak buka tudung, payah nak pakai balik, semua leceh. Kan? Makanan nak kena jaga, minuman nak kena jaga, pergaulan nak kena jaga, percakapan nak kena jaga. Semua benda nak kena jaga. Kenapa boleh rasa begitu? Kerana la ya'lamun, dia tak ada ilmu, dia tak tahu. Hingga dia tak boleh nak bersyukur dengan nikmat yang ada pada diri dia, nikmat Islam itu yang asasnya. Betapa ini menjadi tiket dia untuk masuk syurga nanti. Islam. Kerana Allah tak jadikan orang Islam tempatnya di neraka. Neraka tempatnya untuk orang kafir. Orang Islam tempatnya Allah tak jadikan untuk berada di neraka. Maka nikmat Islam itu nikmat yang perlu disyukuri. Akan tapi Allah kata walakinna aktsaran nas la yashkurun. Akan tapi kebanyakan manusia dia tak bersyukur. Kenapa dia tak bersyukur? Kerana dia tak sedar betapa besarnya nikmat yang ada pada diri dia sekarang. Nikmat apa? Nikmat Islam. Ada tak sekarang ni ada tengah viral juga apa? Ada siapa yang dah tengok dah video tu? Video seorang tukang penyihir, tukang sihir Rusia. Kalau tak saya Rusia. Dia tengok tak? Seorang wanita, dia tukang sihir yang berasal daripada Rusia. Panjanglah interview tu. Tapi beberapa minit yang dipotong dan diterjemahkan itu
Dia kata apa? Dia kata kalau dengan orang yang orang Islam ini kan, dia susah nak sihir, ringkasannya lah kan. Tapi kalau dapat boleh tonton, dia satu cakapnya itu lebih sedap lah. Tapi ringkasannya, orang Islam ni susah dia nak sihir. Sebab apa? Dia kata orang Islam ni macam ada dia macam duduk di bawah satu macam bawah satu kalau kita kata bawah Naungan. dia macam ada shield kat dia, ada Pendinding, sesuatu yang pendinding, macam ada melindungi dia. pendinding. Macam ada pendinding. Dia macam duduk dekat di bawah ada sesuatu yang melindungi dia. Dia tak tahu apa benda lah. Shield. Ada shield. Dia kata itu yang orang Islam duk sembah-sembah tu, pengawas. Dia panggil pengawas ataupun penjaga. Yang orang Islam duk sembah-sembah tu kan. Dia kata benda tu yang menjaga orang Islam. So dia kata aku ni kalau kalau orang datang nak suruh sihir dan orang tu adalah orang Islam, dia susah. Dia tak boleh sihir. Dia tak boleh sihir, dia susah. Lepas tu pengacara tu tanya, kalau orang Kristian dia senang, sebab orang Kristian dia punya perlindungan itu hanya sekejap je, sekali-sekala. Sebab apa? Sebab dia kata orang Kristian dia hanya taat sekejap. Dia pergi semayang tu sekejap. Bila dia ada masalah. Lepas daripada itu memang dia kata tak nampak dah dia berada di gereja. Jadi waktu itu dia kata energi dia tu turun. Dia punya energi tu jadi turun. So waktu itu dia mudah untuk nak disihir. Akan tapi orang-orang Islam energinya itu sentiasa kuat. Sebab apa? Hari-hari dia duk berjumpa dengan dia punya penjaga ataupun pengawas tu minta. Jadi dia punya energi tu sentiasa kuat je jaga dia. So susah nak tembus dengan orang Islam ni berbanding dengan orang yang beragama lain. Jadi pengacara tanya, benda ni terjadi dekat orang Islam je? Tukang sihir tu kata ya. Dia memang dekat orang Islam je yang aku susah nak tembus. Kan kalau aku nak membayangkan muka dia untuk aku sihir pun susah, hilang bayangan tu, jadi hilang. Tapi kalau orang lain daripada orang Islam, dia kata senang. Kenapa? Ada penjaga yang dia duk minta itu, yang betul-betul kuat menjaga dia. Hingga energi tu dia tak boleh nak tembus. Kan? Maka apa yang ada pada diri seseorang itu, kalau dia tak tahu dan dia tak sedar, jadilah dia akhirnya orang yang la yashkurun, dia tidak bersyukur. Maka punca orang tidak beriman, punca orang tidak bersyukur, puncanya Tak ada ilmu. Puncanya adalah La ya'lamu. puncanya adalah walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Ini punca dia. Dia tak nak belajar sampailah dia boleh tahu. Dia boleh kenal Tuhan dia boleh kenal agama dia boleh tahu nikmat yang ada pada diri dia, hingga dia boleh bersyukur dengan perkara-perkara tersebut. Baik. Dan kita tutup perbincangan kita pada malam ini dengan ayat yang terakhir. Ialah Allah sebutkan pada surah Al-An'am, surah yang ke-6, ayat yang ke-116. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa in tuti' aktsara man fil ard yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Dan jika engkau menurut kebanyakan orang yang ada di muka bumi, nescaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Tiadalah yang mereka turut melainkan sangkaan semata-mata, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta. Ini kata apa? Dan jika engkau menurut kebanyakan orang yang ada di muka bumi, apa yang akan terjadi? Nescaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Macam mana orang yang berada di atas muka bumi ni akhirnya menyesatkan kita dari jalan Allah? Kerana itu sifat mereka tadi. Dia tak ada ilmu. Dia tak bersyukur, tak beriman, dan asasnya dia tak ada apa? Tak ada ilmu lah. Dia tak ada ilmu. Sebab itu Allah gunakan perkataannya apa? Yudilluka. Pernah dengar perkataan ni? Ataupun root word ni? Yudillu bihi, selalu dah dengar. Biasa yang biasa kita dengar. Al-Fatihah. Ad-dallin. Al-Fatihah. Orang-orang yang sesat. Iaitu orang-orang Nasrani. Kan? Apakah, kenapa Allah sebutkan orang Nasrani itu sesat? Kita dah sebutkan sebelum ni. Dia beramal tanpa ilmu. Mereka beramal tanpa Ilmu. There you go. So, kesimpulannya sebab tak ada apa? Tak ada ilmu. Ada.
Kerana kebanyakan manusia tak ada ilmu, akhirnya susah nak beriman, tidak beriman, tak percaya dengan Tuhan, akhirnya tak boleh nak bersyukur, tak boleh nak sedar. Yang apa melainkan sangkaan ni, dia tak ada ilmu lah kan, dia tak pasti kan. dia tak Sangka-sangka pasti. rasa-rasa, sangka-sangka macam tu lah kot. Betul. Dia ikut, bila dah tak ada ilmu, dia buat sangka-sangka lah. Rasa benda ni okey kot. Rasa benda ni betul kot. Rasa benda ni baik kot. So dia akan ikut sangka lah. Sebab dah tak ada, dah tidak ada Kepastian. pasti. Maka Balhum utamanya ialah apa? Kebanyakan manusia itu sifatnya adalah tidak ada ilmu. Sebab itu Allah kata laqad haqqal qawlu ala aktsarihim. Telah tetaplah hukuman seksaan ke atas kebanyakan mereka. Sebab apa? Mereka tidak ada ilmu, akhirnya tak beriman, akhirnya tak bersyukur dengan apa yang Allah telah berikan kepada mereka. Wallahu taala alam. Itu saja Akhirnya Ustaz, ayat tu aku penuhi neraka jahanam dengan jin dan manusia. Betul. Akhirnya jadilah macam surah As-Sajdah tadi. Penuhlah semuanya itu ke dalam neraka jahanam duduk kalangan jin dan juga manusia. Baik, qul hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Jazakumullahu khairan kepada semua meluangkan masa pada malam ini.